Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Saratu Syuhada binti Ahmad Syukri, Setiausaha Wanita Ikram Ampang Jaya, dan anda bersama saya pada seminar Mi Memperkasa Ekonomi siri yang kedua. Kita bersama dengan speaker kita Profesor Dr. Azmi dengan tajuknya Bagaimana Tanam Cendawan Boleh Jana Pendapatan Anda. Okey, kita akan mulakan sesi ini dengan kata-kata daripada Lauhos yang bermaksud, mutiara kata yang bermaksud your talent determines what you can do, your motivation determines how much you're willing to do, your attitude determines how well you do it. Okay. So daripada kata-kata ni kita boleh lihat ada tiga ciri-ciri untuk kita berjaya. Talent kita yang mana kita boleh asah, motivation kita, determination kita, dan juga attitude kita. Bagaimana kita punya perangai kita untuk membuat kita berjaya. Okey, pada masa yang sama saya ingin memberikan link bit.ly/seminar-me01. Ini adalah kita punya link, minta semua penonton untuk masuk dan pada akhir siri kita akan ada cabutan bertuah insya-Allah. Okey. Untuk seminar ini so sedikit pengenalan mengenai seminar Memperkasa Ekonomi. Seminar ini adalah anjuran daripada Wanita Ikram Ampang Jaya di mana kita ingin memberikan idea ataupun solusi dan anda lah yang akan merancang dan melaksanakan bagaimana anda boleh berjaya dan kita sama-sama mengharungi pandemik COVID-19 ini. Jadi sebelum mula saya kongsikan surah Al-Ankabut ayat 69 yang bermaksud dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalnya. Jadi marilah kita sama-sama mengambil iktibar daripada surah Al-Ankabut ini dan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Okay. Sebelum kita mula dengan seminar ni kita, ini adalah satu perkongsian program yang akan berlangsung pada 28 Ogos daripada unit bakat Ikram Pusat. Leadership Truth, You Make a Difference. Ini adalah daripada 9 siri webinar di mana anda boleh menyertainya dengan pergi ke bit.ly/webinar THOL2021. Boleh register di sana dan harga early bird adalah RM200 sehingga RM200 untuk 9 webinar sehingga 20 Ogos ini insya-Allah. Okay, sebelum kita mula kita tengok dulu video pendek. Silakan teknikal. Okey, so itu video pendek kita tadi menunjukkan dengan ketidakpastian apa yang berlaku disebabkan COVID, anak-anak kita tak boleh nak pergi sekolah. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita berharap dan kita merancang, gunakan masa yang kita kena duduk dekat rumah, PKP semua kan, kita gunakan masa ini untuk merancang bagaimana masa depan kita selepas habis COVID ini nanti. Okey, untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan kita punya speaker kita pada hari ini. Saya akan membacakan biodata Prof. Profesor Dr. Azmi Idris merupakan graduan daripada UK, daripada University of Birmingham dalam Chemical Engineering. Beliau merupakan pensyarah dan juga telah bersara pensyarah UPM dan telah bersara pada 2017 dengan position terakhir beliau adalah Leader of Green Technology and Renewable Energy Research at UPM.
Prof. Dr. Azmi telah mendapat anugerah Akademi Negara 2013 dan juga MWA Outstanding Water Research Award pada tahun 2002. Sekarang beliau merupakan pengerusi Islamic Relief Malaysia IRM yang mana merupakan international NGO yang berpusat di UK dan juga merupakan founder untuk Cendawan Sina. Assalamualaikum Prof, apa khabar hari ini? Waalaikumsalam Syahda, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So hari ini dengan tajuk kita, Kak Nika boleh pasang slide balik. Jadi kita akan menggunakan slide sebagai panduan kita punya talk hari ini. Jadi topik kita hari ini adalah berkaitan dengan cendawan. Tapi sebelum tu, boleh Prof jelaskan sedikit sebanyak mengenai industri agrotani itu sendiri secara ringkasnya. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar-pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana saja anda berada, hari ini saya akan berkongsi sedikit sharing ya. Sesi sharing dalam satu topik agrotani. So agrotani ini bagi saya bukanlah bidang asal saya. Saya cuma masuk dalam bidang agrotani ini semasa COVID, iaitu setahun lepas lah. Dan projek cendawan ni saya mulakan 6 bulan lepas untuk menjayakan satu usaha yang dinamakan social enterprise, iaitu satu bisnes tapi tak membuat keuntungan banyak sangat, tapi untuk menolong golongan-golongan terkesan. Jadi agrotani ialah satu bentuk pertanian sebab tani kan, tapi pertanian yang kita maksudkan hari ini ialah pertanian yang lain macam sikit. Biasa kalau orang sebut pertanian tu, orang duk fikir kita kena pergi ke ladang, bawa cangkul, spade kan, dan juga usahakan tanah dalam keadaan panas terik kan, berpeluh-peluh kan. So itu ramai tanggapan yang macam tu. Tetapi ada lagi agrotani yang tak perlu kita bersusah payah macam tu. Jadi macam kita orang ni, saya ni dah fikir 3 tahun dah. Jadi kenapa saya berkecimpung dalam agrotani? Sebab saya tengok rata-rata orang minat nak masuk dalam urban farming ataupun dipanggil urban agriculture, iaitu satu usaha ataupun kegiatan harian yang mana kita tanam sayur-sayuran tepi-tepi rumah tu, mana-mana ada ruang lapang sikit, tanam sayur, tanam buah-buahan dan kita boleh petik hasil. So ramai orang dalam COVID-19 ni terpaksa buat gitu sebab terperangkap kat rumah kan. Jadi saya pun terfikir apa lagi yang kita boleh buat dalam bentuk agrotani ni. Rupa-rupanya banyak benda kita boleh buat. Jadi hari ni insyaAllah kita akan share. Tengok kandungan saya tadi, kalau reverse balik, reverse balik. Struktur senang pengenalan, lepas tu kita akan introduce sikit apa dia cendawan dan related activity dengan cendawan dan juga hala tuju. Hala tuju ni untuk orang-orang yang terkesan, mereka-mereka yang tidak ada idea, pendek idea oleh kerana tekanan-tekanan hidup dalam masa COVID ni kan. Macam mana kita boleh keluar daripada kemelut, boleh tolong diri sendiri dengan satu usaha yang amat senang insyaAllah. Dan kita akan buat kesimpulan. Okay? Okey, kalau dah ready, mari kita pergi kepada topik kita. So anda semua cuba fikir kenapa saya pilih cendawan kali ni? Ataupun senang kata, kenapa nak cakap pasal cendawan kan? Cendawan ni tak asing sebenarnya, tapi saya terserempak dengan cendawan sebab ada jiran saya, ada business neighbor lah, dia ajak saya pergi tengok dia punya projek cendawan dekat Jeneram. So pada kali itu, masa tu saya tak tahu apa-apa pasal cendawan. Makan tahulah kan. Jadi apabila saya pergi tengok, rupa-rupanya apa yang dibuat tu amat-amat senang untuk semua peringkat umur. So dalam list saya tu, dalam list tu kita ada 5 list. Nombor 1, ni yang paling penting, senang jaga sesuai untuk peringkat umur.
lebih-lebih lagi orang pencen. Sebab kata-kata di rumah-rumah sekarang ni, orang nak cocok tanam kan. Jadi apa yang sesuai untuk cocok tanam orang pekat umur yang gemas lah kononnya kan. Jadi itu cendawan paling senang untuk kita jaga, insyaAllah. Yang kedua, dia kurang risiko. Tak banyak reported insiden ataupun kes-kes orang rugi sebab cendawan. Kata-kata kalau tak boleh jual, makan sendiri. Kan? Dan cendawan ni rupa-rupanya tiada musim. Dulu-dulu cendawan ni tunggu musim hujan kan? Musim banjir, barulah banyak cendawan. Sekarang ni tak kira masa. Setiap hari ada cendawan segar. InsyaAllah. Nombor 3, tiada baja atau racun perosak. Anda kalau nak masuk dalam bidang pertanian, duk fikir pasal baja, kena beli baja mahal. Baja lah yang paling mahal dalam industri plantation kan. Dan racun perosak salah satu daripada bahan-bahan yang berbahaya. Jadi dalam cendawan anda tak perlu sentuh pun baja ataupun racun. Okay. Nombor 4, pulangan tunai cepat. Selepas kita mulakan tanam cendawan, tunggu masa dia keluar dia punya anak benih tu, lepas tu dia mula membesar dalam masa 2 minggu ataupun paling lambat 3 minggu dia akan keluar dan terus kita boleh pakai, boleh pasarkan. Okay? Dan dia ready to market, insyaAllah. Lepas tu nombor 5 ialah merupakan sumber protein yang paling sesuai, paling ramai orang minat, sumber protein. It is a vegetarian meal lah. Okay? Dan ramai orang suka. Okay. Next slide. So kalau kita tengok, saya tak nak pergi ulasan lanjut, tapi daripada gambar tu kita dapat tengoklah cendawan, yang gambar tu cendawan putih. Bawah tu cendawan tiram kelabu. Okay. Yang paling popular ialah yang cendawan tiram kelabu yang bawah tu. Very popular. Popular di mana? Kedai Tom Yum. Okay. Ataupun mana-mana kedai masakan laut, dia memang kena ataupun akan taruh cendawan ni. So dia boleh kita kata singkatnya kulat. Cendawan ni kulat. Okay. Dan dia hidup di atas tanah, di atas dahan-dahan pokok, semula jadilah. Tapi kita buat tiruan sikit, kita boleh bela dalam rumah cendawan dalam bentuk yang lebih efisien. Jadi sekarang ni industri cendawan ni dah jadi macam projek cendawan. Ya, ramai orang boleh buat dan boleh buat bila-bila masa, insyaAllah. Okay, next. Okay, kalau kita tengok, cendawan di Malaysia banyak sebenarnya. Tetapi saya dah kata tadi, cendawan yang paling digemari, cendawan tiram, yang ujung tu. Cendawan tiram ada putih, ada kelabu. Yang kelabu tu lagi orang popular, orang suka. Rasanya sedap dan dia tahan lama. Bagi orang peternak, dia senang jaga. Okay? Orang kata tak ada kerenah lah. Tapi yang lain pun ada juga cendawan butang, telinga kera, shiitake tu ialah medicinal, dia paling mahal lah. Shiitake atas tu. Okay? Yang lain-lain tu kita jangan tengok. Tapi cendawan koko pun popular juga kat bawah tu. Tapi susah sikit nak jaga. So, okay, hari ni kita nak fokus sikit pada cendawan tiram kelabu yang mana saya usulkan. Okay, next. Sedia maklum, ramai orang maklum bahawa cendawan ni dia ada semua protein yang baik. Dia merupakan bahan organik 100%. Tidak ada campuran langsung apa-apa bahan kimia. Okay. Kalau kita mula cendawan hari ni, start kita bela cendawan. Jadi pusingan dia biasanya kata-kata 2 minggu untuk dia keluarkan hasil. Lepas tu dia akan terus mengeluarkan hasil berkala setiap minggu. Okay. Mula-mula lama sikit tapi dah second time tu dia akan keluar dalam masa 7 hari ataupun 8 hari gitulah. So setiap minggu dia akan mengeluarkan hasil, insyaAllah. Dan kita boleh dapati hasil ni sampailah ke bulan ke-4 atau 5. Paling-paling lama bulan 6. Maknanya umur muka atau cendawan ni sampailah 6 bulan daripada hari yang kita mula start. Okay. Dia punya protein content about 2.9 gram. Banyak juga. Protein content dalam telur, dalam 7. Sebiji telur tu ada 7 gram. Cendawan ada 3 gram, separuh lah. Okay.
Tapi kita boleh ambil dengan kandungan yang banyak lah untuk menyamai lah. Dia merupakan protein tapi kita tak boleh lawan lah ayam. Ayam punya protein tinggi dalam ayam drumstick tu dalam 13 gram satu ketul ayam tu. Kita baru 3 kan, kena banyak lah tapi tak boleh lawan lah sebab dia bukan nak lawan kita sebagai alternatif lah. Tapi dia lebih senang kita jaga mushroom daripada jaga ayam. Betul tak? Okay. Next ialah dalam industri agrotani, untuk mereka yang tak pernah berfikir pasal tanaman cendawan ni, ada juga beberapa elemen yang concern lah. Saya sebut ni sebagai satu maklumat je. Kalau anda tak minat, dengar je lah. Tapi orang-orang yang ingin kecimpung dalam tanaman cendawan, dia kena start dengan pengeluaran kan. Menanam cendawan, nombor satu tu. Yang kedua, ada sedikit R&D, tapi R&D jarang orang buat lah. Biasanya universiti ataupun college, universiti lah yang banyak bagi sarana-sarana untuk kita pakai untuk membesarkan cendawan dan juga dapat benih yang terbaik lah. Lepas tu, nombor tiga, sokongan teknikal. Banyak industri agrotani disokong oleh kerajaan macam Selangor. Hari itu ada keluar satu projek grant untuk menyokong tanaman cendawan besar-besaran. Maknanya dia mendapat tempat di kalangan government, kerajaan-kerajaan tempatan kan. Okay. Lepas tu akhir sekali pemasaran lah. Pemasaran ialah unsur macam mana nak jual, nak dapatkan cash. Jadi pemasaran ni penting dan biasanya pengalaman saya pemasaran tidak ada masalah. Cukup saja hasilnya jual pagi itu terus hilang, terus habis. Sebab dia merupakan bahan yang orang ramai nak perlu kan. Macam bahan sayur-sayuran jugalah. Okey. So ini sedikit sebanyak dari segi isu dan cabaran. Okey. Kita tak ada masalah sangat. Tapi orang yang terlibat, dia akan fikirlah mengenai pengeluaran dengan pemasaran. Ada dua benda kat sini. Okey. Okey, next. Kalau kita tengok untuk mereka-mereka, ni makluman untuk mereka-mereka yang pengusaha cendawan, dia ada dua kategori. Kategori di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Kategori sini ada 5. So, satu ialah hobi. Orang yang tanam cendawan kecil-kecilan kat rumah tu, beli kat Shopee, Lazada tu, kita panggil hobi lah. Kecil maknanya pengusaha yang tanam cendawan daripada 1,000 bongkah ke 5,000 bawah tu. Dan medium ni skala 5,000 ke 10,000. 10,000 tu. 10,000 kan? 100,000. Tak nampak saya ni. Baru nampak sikit. Dan besar maknanya 100,000 tu besar lah. Corporate, big corporation ada juga yang mengusahakan lebih pada 500,000. Dia big player lah. Tapi cendawan ni dapat menghasilkan satu pendapatan lumayan. Sebab dia jual cash, jagaan dia senang sangat, insyaAllah. Tapi kita dapati ramai yang dalam masa COVID ni, pandemik ni kan, ramai orang buat hobi lah. Beli 2 bongkah, 3 bongkah, okey, belajar-belajar lah. Tapi bagi mereka-mereka yang rasa-rasa dah tak ada benda nak buat, ada bilik kecil, ada tapak kat luar rumah tu, belakang rumah tu ada space sikit, anda buatlah, saya sarankan anda buatlah cendawan besar-besaran tu. Besar-besaran pun dalam 1,000 hingga 5,000 lah. Macam saya buat, kecil juga lah. Okay? Sebab ini dapat menambah hasil kita. Menjana pendapatan insyaAllah. Okey. Lepas tu, next slide. Kenapa perlu ceburi bidang pertanian? Okey, kita rehat sekejap bagi moderator laluan insyaAllah. Okey, terima kasih Prof. Okey, kita nak kena make sure audience kita tak bosan jadi dia ada iklan in between. Jadi sebelum kita sambung dengan Prof punya ni, ingin Ana share lagi sekali. Ini adalah webinar, 9 webinar daripada unit bakat Ikram Pusat. Di mana the first webinar adalah pada 28 Ogos, Leadership Truth, You Make a Difference, yang diambil daripada buku The Hallmark of Leadership. Jadi jika anda berminat berkaitan dengan kepimpinan, anda boleh join, ambil sekali the whole package, RM200 untuk 9 sesi.
ataupun satu sesi hanya RM30 sahaja. Okey, jadi kita patah balik kepada Prof Azmi. Okay, so Prof, banyak Prof terangkan tadi pasal cendawan, jenis cendawan dan siapa yang berminat dengan bongkar cendawan kan, skala kecil, skala besar. Tapi soalan yang seterusnya adalah kenapa kita perlu ceburi bidang pertanian cendawan ni? Selain daripada dia sangat mudah kan, mudah untuk jaga, mungkin Prof boleh share lebih lagi. Silakan Prof. Okey, insyaAllah. Jadi kita sambung soalan tadi, soalan menarik iaitu kenapa kita, atau soalannya kenapa saya lah berminat untuk masuk dalam bidang cendawan ni kan. Saya train engineer, banyak buat kerja-kerja relate kepada alam sekitar, merawat air, mengkumpul sampah, mengurangkan sampah. Jadi banyak benda-benda tu memberi khidmat yang besar kepada publik lah, pada kerajaan tempatan dan sebagainya. Cendawan kan, kenapa? Jadi cendawan ni satu macam ilham jugalah. Sebab tadi saya kata saya terserempak secara kebetulan. Tapi apabila saya mengharungi bidang ni, dah masuk start Januari itu, yang proper lah, dah 6 bulan, saya dapati Masya Allah dalam cendawan ni banyak benda yang ramai tak tahu. Okay? Jadi kita orang pun start satu syarikat kecil, kita panggil Cendawan Sinar Venture. Okay, next slide tu ada cerita sikit. Cendawan Sinar Venture sebagai satu usahawan yang akan melibatkan banyak aktiviti sosial. Sebab apa? Di belakang Cendawan Cina ni ialah projek-projek yang menyokong kehidupan. Saya bermula dekat Sungai Merak tu satu tapak. Nanti saya akan cerita lagi dalam next round tu. Tapak rumah tak buat apa-apa sejak 30 tahun lepas. Terfikir untuk buat rumah cendawan. Tapi fokus kepada rumah cendawan kali ini ialah untuk memberikan kerja, untuk support, menyokong mereka-mereka yang terkesan hasil daripada pandemik. Kita tahu kan, reported 600,000 penduduk isi rumah terkesan jatuh daripada M40 ke B40. Teruk kan? Maknanya merupakan satu musibah, satu kehendak Allah Ta'ala lah untuk kita berfikir sekejap apa salah kita ni kan, dosa banyak ke ataupun apa-apa kan. So kita fikir, jadi saya buat projek Cendawan Sinar ni untuk menyokong yang disebut tu impact CSV, dakwah, livelihood dengan food security. Dakwah ni ialah untuk memberikan satu sokongan kepada mereka-mereka yang terkesan, community engagement. Dakwah bukan saja ajak orang pada Islam, tapi merupakan qudwah kan, contoh baik, qudwah hasanah. Kita buat baik pada orang, itu adalah dakwah Islamiah yang baik, iaitu amal Islami kita, amal saleh yang besar. Orang nak tengok usaha ni dan perlu kita dakwahkan usaha ni kepada orang ramai supaya masing-masing prihatin lah. So dalam dakwah yang atas tu, community engagement ni, kita cari orang yang susah, kita cari orang yang kena buang kerja, kita cari orang yang kedainya dah 6 bulan tak buka-buka sampai hari ni, nampak tak? Kata-kata kita tengok kesian kan, sewa berjalan, income tak ada, bukan main ramai kan, at least orang kata kedai-kedai makan buka juga, tapi ada kedai-kedai lain tu tak pernah buka kan. Jadi ini masalah besar, banyak yang gulung tikar. Jadi itu merupakan CSR kita lah, social impact kita, dakwah tu. Yang kedua livelihood. Livelihood ni saraan. So saya buatlah projek ni untuk menyara mereka-mereka yang terkesan B40 untuk kerja dalam saya punya rumah cendawan. Tak cukup dengan tu, kita juga ingin memasarkan bahan-bahan cendawan ni, iaitu fresh mushroom, kepada pasar ataupun mana-mana pihak supermarket menggunakan rider-rider yang B40 juga. Ini merupakan satu lagi talian kita untuk menolong engagement kita dengan public lah. Menyara, at least dia ada income lah untuk memberikan cendawan kepada mereka-mereka yang beli, dapat gaji sikit kan. Yang ketiga lah food security lah. Mushroom ni, cendawan ni merupakan protein sebenarnya, jadi apa-apa pun dia dapat menampung kehidupan kita. Kalau tak ada benda nak makan cendawan pun okey lah kan, rebus, goreng apa semua. Jadi kita ada unsur-unsur yang dapat menolong kehidupan tu sendiri ya. Okay, so elemen-elemen ni kita nak terap dalam projek cendawan
Sina lah. Itu asas saya, kenapa saya start cendawan Sina pada asalnya, insyaAllah. Okey, next. Okey, dalam satu slide ni, saya cuba nak bagikan sedikit gambaran lah. Proses ataupun kaedah tanam cendawan tak rumit. Nampak banyak kan? Okey. Nombor satu tu pemilihan jenis cendawan. Okey, kita kata kita nak buat cendawan yang popular. Cendawan tiram kelabu, oyster mushroom, grey. Okey, nombor dua, cari tapak. Tapak boleh dalam rumah, boleh luar rumah, boleh rumah cendawan atau apa-apa yang sesuai. Sesuai tu dia adalah suhunya dengan humidity-nya kan. Yang ketiga, binalah rumah. Kalau kita nak buat komersial, kena ada rumah. Rumah ni nak protect, nak halang daripada perosak lah. Tikus ke, apa ke, orang curi ke ada juga kan. Lepas tu buat rack dan lepas tu cari benih yang sesuai. Lepas tu sediakan bokeh, jaga dia. Last sekali, kita dapat tuai dengan cara amalan yang terbaik. Itulah dia susun atur dia. InsyaAllah. Next, kita tengok kita tengok bahawa ni ialah beberapa gambar lah untuk mereka-mereka yang terkesan, pendengar hari ni lah, kalau ada yang terkesan tak ada benda, tak ada idea yang nak buat kan, saya sarankan bolehlah cuba cari bangsa kat belakang tu, kebun mana-mana, bukan kebun sendiri ke, sewa ke ataupun jiran ke, minta kerjasama ataupun perbandara. Kita boleh start community project, kita buat rumah cendawan, cara yang simple, murah-murah dia. Okey, 20 kali 40, kecil je. Okay. Next, lain-lain bentuk rumah cendawan, kita tengok next slide. Okey, ini beberapa contoh lah kalau anda nak jadi usahawan, macam saya lah, usahawan baru dibentuk dalam masa COVID. Okay. Tak perlu kita belajar tinggi-tinggi untuk cendawan ni. Jadi ada ilmu sikit, belajar sebulan, 2 bulan, dah pandai dah. Macam itulah. Kemah pun ada orang buat. Inilah contoh-contoh yang kita boleh guna, okay, insyaAllah, untuk mengurangkan kos. Okay, next. Next ialah, okay, dalam rumah cendawan tu pastinya kita perlu susun cendawan atau rack. Saya buat rack besi sebab dia tahan lama. Ada duit sikit, kita boleh spend lah, invest kan. Kalau nak pakai kayu pun boleh, nak pakai buluh pun boleh. Jadi ikut kesediaan sumber kewangan kita lah. Tapi kalau serius, kita buatlah rack yang tahan lama macam ni lah. Okay, aluminium rack. Okay, next. Okay, inilah contoh-contoh rack kayu, rack buluh yang diamalkan semasa. So kita atur bongkah dalam tu. So anda dapat lihat kan banyak bongkah kan. Dia kalau 1-2 ni dia macam hobi-hobi je lah. Jadi cendawan yang keluar tu tak meriah lah, dia tak ada kawan. Tapi kalau kita start 10 minima, macam ni 1,000, 2,000 kan, cendawan tu meriah. Jadi dia juga macam jamaah jugalah, macam kita kan, kehidupan kan. Ramai-ramai ni meriah. Okay, jadi dia akan keluar. Jadi menambahkan hasil. Kita pun alhamdulillah, syukur. Okay, next. Kita ada lagi, ini ialah satu perkongsian. Rumah cendawan saya yang kat Sungai Merak Selangor tu dah masuk bulan ke-6. Okay, tapak 4,000 kaki, kita buat cuma 20 kali 32. Okay, jadi tak jauh daripada Bangi. Sesiapa yang dekat Sungai Merak, Sepang tu dekat Bandar Baru Bangi, amatlah dekat. Jadi kalau nak lawat lepas COVID ni boleh melawat. Kalau nak belajar lebih lanjut lagi lah. Tapi kalau nak menyokong, tolong beli. Tolong beli cendawan kita, sama ada nak makan sendiri ataupun donate. Okay? Sumbang pada orang yang terkesan. Itulah dia kita punya saranan projek ni, insyaAllah. Okay? So next. Okay, jadi saya punya konsep ialah kita buat farmhouse. Okay, farmhouse dan Sungai Merak ni saya mengutamakan ni sebagai hub. Hub ni ialah satu pusat lah. So daripada Sungai Merak tu saya bercadang untuk menghantar ke kawasan-kawasan terdekat. Dalam Ikram punya skim ni kita ada Ikram Ampang Jaya, Gombak, Sepang, Bandar Baru Bangi sebagai lokaliti yang dapat bersama-sama menyokong usaha ni lah. Dari segi logistik dekat apa semua kan. So sekarang ni ada dalam 4,000 hingga 5,000 bongkah dekat situ lah.
So kalau tengok gambar kan, rak-rak besi sedia ada. Masih lagi kosong, so siapa yang rasa nak jadi usahawan boleh juga menyewa rak-rak kosong tu yang dekat-dekat Sungai Merak lah. Jadi kita boleh sama-sama merasai kenikmatan menanam dan juga hasil, insya-Allah. Okay. Next. Okay. Oh, dia ada maklumat lagi. Reverse sekejap. Dia punya maklumat ialah ada orang tanya kan, berapa harga jualan cendawan sekarang ni dalam RM15 minima, RM20 sekilo biasa-biasa. Yang kami dekat Sungai Merak ni jual dalam RM20 sekilo. Kita pack lah dalam RM5 satu pack. Habis je, tak cukup. Jadi merupakan satu bahan yang digemari ramai, dia senang untuk jual. Letak kat pasar saja, habis. Belum lagi pergi ke pasar malam dan juga pasar tani ataupun kedai-kedai tom yum. So bongkar ni last 6 months, jadi kita ada masa lagi. Setiap harvest, bawah tu, setiap harvest dia ada 50 gram hingga 50 gram sekali keluar. Okey, so ini merupakan data-data yang perlu kita tahulah. Yang penting bawah tu ialah 100% organic. Tidak ada chemical, tak masuk chemical, tanam je dan tunggu dan lihat. Dan dia merupakan satu contoh tes kesabaran kita. Apa tak? Kita tanam cendawan ni dia macam tes kesabaran. Kita kena tunggu, doa, ya Allah, keluarlah cendawan aku dengan banyak sihat. Jadi sebab dia boleh jual straight on that day lah, insyaAllah. Okay. Next, next, kita ada contoh-contoh yang saya tunjuk sini. Cendawan ni apabila dia start grow kan, dia start berputik kan, jangan tunggu 3 hari itu dah besar. Tapi nak tunggu day one apabila dia putik ni kadang-kadang paling cepat seminggu, biasa-biasa 10 hari. Tapi kadang-kadang kalau kita tak jaga, tak bercakap dengan dia kan, menyombongkan diri apa semua, tak siram air apa semua, bukan siram air, spray lah. Jadi dia menyombongkan diri 12 hari lah, 13 hari lah jawabnya. Tapi kalau kita bercakap-cakap, kita tak mengamuk diri, kita take care, kita ada rasa sabar, simpati kan. Dia haiwan juga, Masya Allah. Dia tahu language kita. Macam itulah. Jadi dalam 3 hari lepas tu dah boleh petik besar. Alhamdulillah. Itulah dia cara. So tak ada apa-apa masalah, insyaAllah. Okay, next. Kita tengok, ini dah forward ke depan sikit. Aktiviti harian. Aktiviti harian bagi mereka yang rasa dah minat sikit setelah dengar beberapa nasihat saya dalam cendawan ni. Mula-mula nombor 1 tu bongkah lah. Pemilihan bongkah ni saya tak buat bongkah. Kita boleh belilah, ramai orang penjual bongkah rupanya. Bongkah pun ramai orang jual, dah matang, dah ready to go. Kita beli je, ada yang semurah RM1.50, ada yang RM2, ada yang RM3. Bergantung kepada sumber dan jarak kan. Jadi biasa-biasa RM2 tu pun okey lah. So kalau dah tengok putih macam tu kan, kalau tengok yang atas kali 1 dan 2 tu, nombor 2 tu, picture nombor 2 tu, matang kan, putih habis dah. Menandakan inilah ready to go. Buka saja tutup dia tu, dalam 2-3 hari tu, dia akan mula keluar. Okay? Tapi kalau yang separuh matang yang banyak coklat, nombor 2 tu kan, dia mengalami masalah kata 10 hari apa semua lah kan. Lepas tu, susun ada rack, sampai menunggu dia berbunga, dia berputik, okey. Lepas tu kita kena buat cucian sikit lah. Nombor 5 tu keadaan berputik sampailah dia membesar. Mengambil masa 3-4 hari tu. Kan? Lepas tu kita akan rasa bersyukur kerana dia akan memberikan satu hasil yang cantik lah. Rupanya cendawan ni cantik juga. Cendawan ni sangat-sangat sensitif. Dia tak mau air pollution, dia tak mau pencemaran udara. Dia perlu udara bersih, ventilated, iaitu angin udara tu kena free lah. Jangan kawasan tertutup. Okay? Lepas tu dia kena ada semburan air, orang kata 2 kali sehari, semburan sikit je untuk basah lah. Tapi kalau kawasan tu basah lembab, tak apa dah. Okay? Lepas tu suhu jangan panas, 30 ke bawah. Okay? So kita akan dapati nombor 7 tu cendawan sihat lah tu. Dia akan mula keluar sihat kan. Lepas kita petik, dia akan nombor 8 tu kita kena korek
ruang-ruang akar, selepas kita petik dia ada akar dia, kita kena buang, cuci balik dan tunggu masa untuk next round, insyaAllah. Lepas tu yang seterusnya menunjukkan keadaan kita nombor 10 sekali harvest, nombor 10 tu gambar sekali harvest. Dan ini 56 gram kan, biasalah 60 paling tinggi 75-80 ada juga serangkai satu rumpun tu. Sekali makan boleh 2 orang ni, banyak ni. Okay. Lepas tu kerja-kerja mendetol kan, detol lantai dan beberapa tempat-tempat yang sensitif lah yang kita pegang tu. So itulah dia cara, senang je. Sesiapa yang nak kerja dan rumah cendawan, inilah kerja-kerja. Tak berpanas kan, sejuk kan, tak berpeluh. Because tak perlu berpanas-panas ataupun tak payah keluar kat luar. So inilah keadaan-keadaan yang petani moden lah, insyaAllah. Okay, next. Jadi saya rehat sekejap, bagi balik ke moderator. Okay, terima kasih Prof. Saya sangat suka yang bahagian tak perlu berpanas-panas. So, jadi Puteri Lilin sekalian, bolehlah kalau siapa yang berminat kan, ni untuk kerja-kerja yang tak begitu panas lah. Okay, sebelum kita masuk, so seminar Mi ada 2 bahagian, satu adalah teori dan satu lagi adalah bagaimana aplikasi untuk menghasilkan duit lah. Terutamanya seminar Mi ni dianjurkan oleh wanita Ikram Mampang Jaya untuk membantu sesiapa yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Okay, sebelum kita pergi kepada round 4, soalan yang seterusnya tu ingin saya ingatkan kembali cabutan bertuah. Nanti tim admin kita dan juga tim wanita Ikram Mampang Jaya akan berikan link di bit.ly/seminarme01. Okay, hadiah kita pada hari ini alhamdulillah sangat bertuah. Okay, di bawah juga ada link untuk cabutan bertuah. Hadiah kita pada hari ini adalah buku Gift to Enrich mengenai ditulis oleh 10 wanita-wanita hebat. Ini adalah buku terbitan Khadijah International Wakaf Foundation. Dan hadiah kita yang lagi satu adalah 1 gram gold daripada Public Gold. InsyaAllah. So, terima kasih kepada semua yang join kita punya seminar pada hari ini. InsyaAllah nanti kita akan buat cabutan bertuah. Okay, kita kembali balik kepada Prof Azmi. Okay Prof, boleh Prof ceritakan bagaimana untuk menghasilkan duit yang kiranya fast cash lah daripada industri cendawan ni. Silakan Prof. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masuk dalam round terakhir. Macam mana nak buat duit? Tanam cendawan ni boleh buat duit ke tak? Ini soalan yang popular kan. Jadi saya punya pengalaman yang baru jugalah. Kenapa kita punya sharing ni penting? Dia diberi oleh orang yang bukan bidang pertanian tapi dah masuk dalam 6 bulan tu dah merasa dia ada duit yang kita boleh jana daripada projek ni. Nampak tak? Jadi sesiapa saja yang tidak ada background langsung pertanian pun, tak pernah pegang cangkul, InsyaAllah boleh buat. Sebab anda tak perlu pegang cangkul. Anda perlu bawa bongkar, letak atas rack, bismillahirrahmanirrahim, tunggu. Itulah dia. Jadi kita rasa semua orang boleh buat cendawan ni. Okay. Slide. Okay, next kita tengok sharing nanti. Inilah hasil daripada saya buat analisis ni setiap bulan. Ini terkini bulan Jun baru ni. Setelah 6 bulan saya buat projek ni, analisis harvest ni, masa tu ada 4,700 bongkar dalam rumah cendawan tu. Sekarang ni ada 5,000 lebih dah. Jadi jumlah bongkar yang kita boleh harvest pada bulan Jun tu 4119. Nampak tak? Total 4700. Yang kita harvest mana kita boleh buka dan kutip hari-hari dalam bulan Jun tu 4119. Dia lebih kepada berapa? 85 lebih, 85, 90% kan. Daripada cendawan kita ada tu ada hasil. Okay. So dia kalau kita buka secara bergilir, kita ada peluang kutip setiap minggu, setiap hari, setiap minggu. Jangan buka serentak, satu hari itu serentak, 4,000 tu serentak, dia jadi masalah pada kita kan. Kita skemanya lah, bila kita buka katakanlah ada 5,000, kita buka 500 hari ni, 500 besok, 500 minggu depan, kita buat skematik macam itulah. Supaya kita ada tuaian tu hari-hari kita boleh buat lah. Okay. Total weight 131 kilo sebulan saya dapat.
hasil daripada yang 4,000 lebih ni. Average yield dia mula-mula dia 60 gram per bongkah. Lama-lama dia turun jadi 40, 30 pada. Jadi saya kata purata lah ke bawah tu, 31 gram purata. Yang paling tinggi dapat 80 gram pada. So kita kata purata ambil tinggi dan rendah jadi 31 gram per bongkah. Ini belum lagi orang kata kita tak pandai lagi. Saya mengaku saya belum pandai. Tim kita belum pandai lagi. Baru nak mula faham kan. Kita start pun dulu 500 bongkah dulu. Lepas tu naik 1,000, naik 1,000, naik 1,000. Jadi gradually. Jangan nak pandai-pandai jam 5,000. Tak bagus. Kita perlu bela anak-anak kita dulu kan. Jadi biar kita step by step. Biar ada pengalaman, ada rasa confident. InsyaAllah. Jadi so bulan Jun tu kita dapat 2,485. Okay, yang ni terbesar lah. Okay, saya menggajikan orang 2,000 untuk menjagalah manpower lah. Jadi dia dah melebihi daripada sasaran saya lah, iaitu 2,000 sebulan insyaAllah. Okay. Next slide. Saya kongsi beberapa pendapatan lah. Kalau tengok sebelah kiri tu, okay, February, March, April, May, Jun itu ialah graf kan. Saya start dengan 500 bongkah. Bawah tu, sebelah kiri tu, 500. Lepas tu naik. Sekarang ni 4,000. Okay. Actually 4,500 yang telah ada di dalam rumah cendawan. Ini jumlah yang kita buka setiap bulan. Okay. Sebelah kanan, okay, kita start daripada 700. Kanan sekali sale tu. Kita tengok sale tu. Sebelah kanan ujung sekali. Hasil kan. Pendapatan mula-mula awalnya 700 sebulan. Lepas tu naik 1,500. Lepas tu naik 1,700. Lala 1,400. Dia sebenarnya income ni berkadar dengan banyak mana bongkah kita beli dan kita buka. Dia macam tu. Makin banyak, makin tinggilah pendapatan kita. Dia macam tu. So kalau rajin, beli bongkah, tanam dan kita dapat hasil dia banyak. Cuma kita set target berapa banyak kita nak. So kalau saya nak income saya 2,500. Clean, bersih. Kita nak macam tu. So kalau perkiraan saya, kalau kita ada 5,000 lah, nanti saya cerita sekali lagi. Kalau ada 5,000 bongkah cukup untuk menjana 2,500 profit bersih tau, sebulan. Kalau mereka-mereka yang tak nampak jalan lain kan, maybe hari ni ialah hari perkongsian yang bermakna, esok dah boleh fikir nak start bongkah. Inilah sebagai guide lah. Okay. Next slide. Kita tengok. Ini ialah satu pertanyaan lah. Kenapa anda harus jadi usahawan cendawan? Apa ada dalam bisnes cendawan? Sharing hari ini ialah bertujuan untuk membina pelapis ataupun membina usahawan baru lah dalam cendawan. Okay. Jika anda adalah usahawan yang baru tu, maka ini amat-amat berguna lah data ni. Saya nak tunjuk data ni. Okay. Tapi kalau anda rasa tak maulah kan, tak apa. Tak payah jadi usahawan cendawan. Anda jadi penyokong usahawan cendawan. Okey. Anda perlu beli je. Kalau tak nak beli, anda sumbang je. Bagi duit, sumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Derma. Itulah. Menyokong usahawan usaha untuk membina B40 Group kan. Orang yang terkesan lah insyaAllah. Okay, next data saya nak share ni. Next data. Potensi produk cendawan dalam pasaran tiada batas. Masa sekarang ni yang lebih senang kita jual cendawan fresh. Setiap kali kita petik hari-hari pagi, kita dah boleh jual ke pasar by lunchtime habis. Ataupun kadang-kadang petang-petang kita boleh ambil, kita stok dalam peti fridge kan. Dia boleh tahan, kalau dalam peti fridge tu dia boleh tahan seminggu. Tapi kalau open air, tak masuk mana-mana peti, dia tahan 2 hari ataupun paling lama 3 hari. Tapi dah masuk peti, dia tahan 7 hari, itulah fresh. Okay. Kalau lah nak jual fresh. Tapi kalau anda orang yang ada minat usahawan nak buat food pack,
chef ke, ataupun ada adik-beradik mak bapak yang nampak gaya, kita boleh buat rendang ke, burger ke, pekasam ke, apa lagi tu, jeruk ke, apa lagi, goreng-goreng kan, apa nama, celup tepung, okey. Ini merupakan satu produk-produk yang orang sebut-sebut sekarang ni. Okay. Kalau kita boleh jual RM20 sekilo fresh, yang ni dia triple. Anda boleh jual RM40 sekilo ataupun RM60 sekilo dengan membuat value added macam ni je. Tapi perlukan satu usaha lah. Orang-orang yang ada minat buat makanan macam ni, bolehlah masuk. Kalau tak, cukuplah dengan jual fresh cendawan. Buat duit juga. Itulah dia. Tapi yang ni memang banyak duit. So kalau kita boleh involve dalam yang downstream macam ni ke, memang boleh banyak duit. So kita boleh buat pertalian lah, networking kita untuk jual. Pasaran akan meluas lah insyaAllah. Okay. Lepas ni, okay, next slide. Okay, ini ialah panduan mereka-mereka yang nak jadi usahawan segera. Saya buat satu unjuran. Kalau tengok kan, sebelah kiri sekali jualan. Lepas tu belanja. Ini tahunan. Jualan tahunan, belanja tahunan, untung bersih setahun. Kalau anda minat yang jadilah kan, untung bersih setahun lah. Kalau kita tengok biru tu, biru yang untung bersih setahun tu, biru tu, 1,000 bongkah. Yang orange tu 5,000 bongkah. Yang grey ataupun kelabu tu ialah 10,000 bongkah. So saya sarang yang ambil yang orange tu. Orange tu ialah anda start kecil dulu, tapi kalau selepas 3 bulan target nak capai 5,000 bongkah dalam masa sebulan. Okay, biar ada dalam rumah cendawan tu, anda bisa ataupun boleh dapat 30,000 untung bersih setahun. Tengok yang last kali tu, yang ada circle ujung tu, pendapatan, kalau kira ni pengalaman saya lah, pendapatan orang yang buat 1,000 bongkah setiap bulan sikit sangat, 335, tak boleh cover. Tak boleh cover gaji kita kan. Tapi orang yang orange tu, 2,500 sebulan untuk bersih tu, di orange tu maknanya 5,000. So kalau anda ada 5,000 bongkah dalam rumah cendawan, kat bilik mana-mana kita start mula cendawan tu, anda dah boleh dapat untung bersih 2,500 sebulan. Tolak semua tau, kos. Ini masuk poket. So kalau kita tak pakai gaji, orang gaji atau kita sendiri, itulah income kita. Pendapatan kita 2,500 lah sebulan. Kalau pakai gaji, hangus kita lah. Tapi kalau 5,000 tu, saya pakai seorang je. Tak payah tambah orang. Tapi kalau dah 10,000, kena pakai seorang. Kena pakai pekerja. Labor lah seorang. Nak tolong-tolong. Ya, cendawan tu. Tapi still, anda boleh dapat 4,300 sebulan bersih. Walaupun pakai seorang. So, maknanya 2 manpower lah. Kalau dah 10,000 tu, 2 manpower. Kalau 5,000, seorang manpower je. Ini panduan untuk kita lah. Pada sesiapa yang merasa minat lah hari ni. 2,500 sebulan, okey lah. Kalau rider, tambah-tambah rider kan. Sebab sambil-sambil buat cendawan, boleh jadi rider juga. Sebab cendawan ni, biasanya orang harvest morning, pagi dan petang. Okay? The rest of the day tu, maknanya masa yang ada tu, buatlah. Buat restoran ke, rider ke, grab ke, apa-apa kan. Nampak tak? Kita tak payah tunggu. Setiap masa tak ada. So, paling teruk, anda cuma perlu tuai sekali saja pagi-pagi sebab nak jual kat pasar. Itu je. Masa-masa yang terluang tu, jadilah rider, jadilah apa-apa. Nampak tak? Dia sangat-sangatlah senang untuk kita urus. Okay, kita tahu masa kita. Jadi dia merupakan satu aktiviti yang boleh diplan. InsyaAllah. So ini merupakan sarana saya, panduan lah untuk mereka-mereka yang nak jadi usahawan baru dalam cendawan. InsyaAllah. Kalau pertanian lain, saya tak boleh garanti. Macam saya, ada neighbor. Nak tanam sawi lah, nak tanam kobeh lah. Tengok-tengok, seminggu lepas tu, tak ada orang dah. Sebab berpanas-panasan, dah lah orang pencen kan. Wah, mula-mula semangat, 2 minggu semangat, community punya aktiviti kan. Seronok-seronok, sembang-sembang. Lepas tu, Allah letih. Tapi cendawan tak apa, saya garanti anda akan terus. Tak payah risau, insyaAllah. Okay, saya rasa last slide saya hari ini ialah next one. Okay,
Untuk kita punya projek ni, CSV, Cendawan Sinar Venture, basis kenapa kita mulakan Cendawan Sinar ni adalah untuk menolong dipanggil social enterprise lah. Social enterprise menolong golongan terkesan selain daripada membuat sedikit profit lah. Nombor satu, anda semua boleh terlibat dalam jualan cendawan segar. Saya menyerulah kalau sesuatu di mana-mana anda sekalipun Hulu Selangor ke, Ampang ke, Sepang ke, mana Kelang ke, jadi boleh terlibat sama dengan menyokong usaha kita. Kita tanam dekat Sungai Merak, okay, secara besar-besaran. Anda make sure tempah kita punya fresh cendawan secara harian. Jadi kita boleh menolong pekerja kita, our B40 group dalam rumah cendawan tu untuk mendapat sara hidup, insyaAllah. Sekarang ni seorang lah. Tapi kalau ada order banyak, kita tambahlah lagi group B40 tu. So kita menolong kumpulan sasar kita kat rumah cendawan, nampak tak? Yang kedua pula, kita panggil Mushroom Starter Kit. Inilah projek baru kita yang kita mulakan 2 minggu lepas. Nanti sekali lagi saya akan ceritakan lagi. Projek Mushroom Starter Kit ni adalah untuk educational, untuk sekolah-sekolah, okay, yang mana, ni gambar ni. Kita dah mula buat satu kerjasama dengan Sekolah Muslih. Sekolah Muslih, dia ada projek usahawan dia, kelab usahawan lah, yang mana melibatkan ramai pelajar dalam 10,000 seluruh Malaysia. Jadi di dalam peringkat education, pendidikan tu ada keusahawanan. Jadi sekolah yang amalkan subjek keusahawanan ni, dia perlu membuat sesuatu lah, macam pertanian lah. Tapi kalau kita nak buat pertanian yang cara lama tu, budak-budak pun berpeluh-peluh juga kan. So selain daripada yang berpeluh tu, buatlah cendawan dekat sekolah-sekolah. Saya nak sarankan, dan ini dah berlaku, murid-murid kita diajar start usahawan tanam cendawan dekat sekolah. Kalau tak boleh buat kat sekolah because of COVID hari ni kan, buat kat rumah. So pendidikan di sekolah, PDPR, boleh berlaku di rumah-rumah. Pelajar kita beli kit ni, dia macam kotak gini, satu bongkah ni boleh muat dia dalam 800 gram. Dia beli, dia letak kat rumah, lepas tu dia menunggu dengan penuh sabar dan doa, insyaAllah. So kita mengajar mereka ni untuk menjadi usahawan dari segi semangatnya, dari segi sikapnya, dari segi amalnya, nampak tak? Beli, sabar, menunggu, buka, doa, bismillah. Banyak benda boleh berlaku dengan satu bongkah, insyaAllah. So kita nak melatih mereka ni untuk jadi murid-murid yang berjaya dalam konteks Islami, okey, usahawan. Jadi kita dah mula pasar kepada sekolah Muslih dengan harga sedemikian lah. So ini kita dah tie up dengan 56 sekolah-sekolah Muslih di seluruh Malaysia, insyaAllah. Anda yang belum tu, yang dapat idea, ada sekolah anda sendiri, ada kenalan sekolah di kawasan anda, boleh terlibat sama, mula besok, cuba pasar ke sekolah-sekolah anda pula dah. Dengan kit yang sama. Bela cendawan untuk budak-budak kat rumah. Lepas COVID ni kita buat kat sekolah lah. Sekarang ni buat kat rumah dulu. Jadi ini merupakan satu projek untuk menjayakan satu kerjasama yang baik. Tapi di belakang projek ni kita nak menjana dana lah. RM3 kita bagi ke sekolah. RM2 kita bagi ke sekolah. RM3 kita bagi ke Muslih untuk menampung dana sekolah mereka lah. So ini merupakan satu usaha derma dan social enterprise yang barulah. Okay, insyaAllah. Okay, balik kepada itu dipanggil starter kit. Okay. Yang ketiga ialah produk makanan berasas cendawan. Ini produk-produk yang kita dalam perancangan sekarang ni untuk melibatkan resepi-resepi macam rendang dan sebagainya di kawasan target kita Ampang Jaya dan Gombak dan juga Bangi. Okay. Jadi kita nak sarankan projek ni ramai golongan wanita, single parent ke, B40 ke, terlibat sama dalam membuat resepi cendawan kita, pasarkan produk cendawan. Yang saya dah kata tadi, dia ada value added, dia lebih lumayan lagi dari segi jualan kalau kita boleh pasar. So kita ada rangkaian pembeli, so jadilah anda semua penyokong untuk membeli, okay, produk makanan bahasa cendawan Sinar kita ni
pada masa terdekat. Jika anda tidak berkemampuan sumber kewangan di masa COVID ini, tak payah buat apa-apa, anda boleh jadi ejen jualan. Jadi ejen cukuplah. Hello-hello kita orang, tempahlah, sama ada tempah cendawa segar, tempah mushroom kit tu, tempah cendawa produk food pack tu, cukup untuk kita menjayakan. InsyaAllah niat, bismillahirrahmanirrahim, aku nak sedekahkan usaha aku ni ke arah yang lebih baik dan merupakan amal islamiku, insyaAllah ta'ala. Macam itulah. So ini merupakan usaha kita lah untuk merangsangkan social enterprise kita melalui cendawan sebagai satu tema utama lah, insyaAllah. Lepas tu saya rasa saya dah menghampiri pada waktu slide saya. Lepas ni kita ada beberapa soal jawab. Kalau ada melalui chat tu, saya akan menjawab apa-apa pertanyaan anda, insyaAllah. Saya pas balik ke moderator kita. Okey, terima kasih banyak Prof. Alhamdulillah sangat banyak input dan ada beberapa komen yang sangat menarik dekat Facebook. So live stream ini di broadcast direct ke Facebook Wanita Ikram Mampang Jaya, Ikram Selangor dan juga Cendawan Cina. So alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung, jadi kita buka untuk soal jawab. Boleh tim teknikal naikkan soalan? Saya nampak ada beberapa soalan di ruangan komen Facebook. Okay, sebelum kita pergi kepada soalan, ingin saya ingatkan lagi sekali, boleh pergi kepada link untuk pendaftaran, boleh berikan feedback dan lepas tu kita akan masukkan nama untuk cabutan bertuah. Okey, soalan pertama kita daripada Puteri Nordini. Kalau dalam satu kit tu macam mana nak lembapkan bongkah kalau fully cover dengan kotak, Prof? Spray depan bongkah ke? Yang Prof tunjuk tadi. Untuk Muslim punya kotak tu. Okey, yang projek Muslim ni kita memang design sebegitu rupa untuk memberikan satu sinar, okay, kepada owner, sesiapa saja yang membeli bongkah tu, terutama sekali ahli keluarga lah, pelajar kan. So apabila anda beli tu, anda merasa proud lah, oh cantiknya kita punya bongkah ni kan. Tu. Yang kedua, kita juga dah buat beberapa penyesuaian, iaitu kalau tengok bongkah tu, dia ada tanda tau. Dia ada tanda untuk kita potong. So bongkah ni memang masa beli tu berada di dalam. So tempat potong tu kita potong. Ada kat depan dan juga ada kat atas. Saya nak sarankan yang senang bukan kat atas. Bukan kat atas tutup dia, so dia akan keluar ke atas. Tak payah nak potong-potong, lagi senang kan. Tapi kalau nak adventure, kali kedua ke, potonglah kat depan ada tanda gunting tu. Okey, kalau kita dah buka, okey, maknanya keadaan tempat kita nak letak bongkah tu mesti kawasan gelap sikit, gedup ataupun kawasan lembap. Kawasan lembap ni, kalau tak ada kawasan lembap, kawasan bergedup tepi-tepi anjung mana-mana pun boleh. Okey, jangan panas kan. Dan kalau ikut petua, kita kena spray dengan misti tu. Yang kita spray muka dia kan, 2 kali satu hari. Tapi kena buka, jangan tutup. So kalau anda dah beli bongkah yang dalam kotak ni, make sure ada terbuka. Kalau buka ke atas, spraynya ke atas. Kita boleh tegakkanlah. Spray tu ke atas, biar kelembapan tu ke atas. Okay? Tapi kalau potong kat depan muka tu, ada tak apa. So anda kena spray setiap hari tu, dengan air tu, untuk membasah. Bukan spray macam spray nak striker kain tak. Spray lightly lah, biar ada kelembapan sikit. Jadi itu panduan lah. Dia tak boleh tutup dalam satu keadaan yang macam lemas. Cendawan ni dia macam tumbuhan. Dia perlu oksigen, dia perlu udara. Sebab tu panduannya jangan taruh dalam almari tutup macam kita tutup kain, tak boleh. Sebab dia kena ada lubang-lubang angin tu. So makin banyak angin boleh masuk, makin sedap, segarlah dia. Dia macam pokok kan. Tapi pokok dia tak perlu oksigen, dia perlu karbon dioksida dia lain. Tapi ini merupakan kulat. Kulat dia kena ada udara. So buka mana-mana boleh. Kalau tutup atas tu kita buka, kalau dah buka tu tak apalah, maknanya dia dah ada cukup oksigen lah kan. Cuma nak lembapkan, kita boleh lembap secara kita spray ataupun letak, kalau tak nak spray pun letak kawasan yang humidity kelembapan 60 ni macam suasana bilik air lah.
okey, ataupun sinki, bau sinki tu, tapi jangan sinki-sinki yang berbau busuk tu, tak nak. Sinki-sinki yang jarang kita pakai untuk basuh-basuh pinggan kan, sebab bau-bau tu cendawan kita tak suka juga. Dia tak suka benda busuk. Dia memang original. Dia suka macam ni, dia baby. Dia suka haruman tak boleh. Maknanya anda tak boleh spray haruman ke, tak nak boleh spray perfume. Perfume tak suka juga. Okay. Dia nak udara biasa tapi tidak ada apa nama tu, bau-bau masakan kari ke, kena jadi dia sensitif. So kalau dapur kalau ada bau masakan kari tu nanti dia boleh jadi cendawan kari ya. Anda gurau. Okey, baik. Tapi saya tak pernah dengar orang report macam tu. Tapi kalau anda berjaya buat cendawan kari, masya-Allah. Tapi biarlah. Biarlah pertama ni biar hidup dulu, nampak sihat kan. Jadi maknanya avoid pantang larangnya daripada berdekatan dengan masak-masakan yang berbau kuat lah, belacan ke apa semua tu dekat sangat kan, jauh sikit lah. Kalau kadang betul biar jauh-jauh lah kan, macam tu, dekat tingkap. Tapi janganlah panas, itulah. Ataupun kalau orang nak adventure lagi, dia buka kotak tu, dia ambil cendawan tu, dia bukuh dalam kain, dia pakai kain tu disembur dengan air, semburan air, jangan basah, biar lembab-lembab gitulah. Lepas tu sama ada dimasuk balik dalam kotak tu ataupun biarkan gitu. Yang pentingnya keadaan sejuk. Dia macam kita lah, sejuk ni dia mulalah nak aktif kan. Cendawan nak sejuk dan udara bersih, macam tu, insyaAllah. Okey, mungkin yang tadi untuk kotak tu kan, selain kenapa dia letak dalam kotak, kalau saya boleh tambah sikit, hari tu kita dah dengar dengan program dengan Muslim, yang mana cendawan ni dia kena ada keadaan yang lembab, maknanya redup dan juga lembab kan. So kotak tu nak bagi dia tak kena cahaya matahari lah, kalau kita letak dekat luar ataupun tempat yang panas, supaya dia tak kena cahaya matahari lah. Dan bahagian atas dan juga depan boleh dibuka. Minta maaf kami tak ada gambar, tapi boleh pergi ke website Facebook Cendawan Sina, nanti mereka akan tunjukkan lah di bahagian mana yang boleh cut opening untuk cendawan ni. Okey, kita ada beberapa soalan lagi rasanya. Tim teknikal boleh pancarkan soalan. Okey, daripada Halim Aziz. Prof, kalau tanaman lain biasanya berisiko dengan penyakit dari bawaan angin dan akan mempengaruhi hasil tanaman. Bagaimana pula dengan cendawan? Ada risiko yang sama ke? Silakan Prof. Okey, cendawan dia pun ada juga penyakit. Dia juga ada unsur-unsur berjangkit dengan unsur-unsur lain kan. Yang biasa orang report dalam banyak-banyak kes ni ialah apabila cendawan tu mula dijangkiti oleh, dipanggil kulat hijau. Kulat hijau ni a disease, dia punya penyakit juga lah. Maknanya apabila kita buka tutup itu, so apabila kita tutup, dia mula masuk contaminate. Okay? Contaminate ni boleh berlaku masa diorang bongkar tu dibuat lagi dekat kilang dia. Ataupun masa kita buka ni, suasana rumah kita tu banyak benda-benda asing kan. Macam bakteria ke, di bawah angin ke, udara yang macam tadi dah, kari banyak sangat ke, jadi dia boleh jadi penyebab kan. Jadi ada juga. So kita detect senangnya apabila dah mula warna kehijauan bermula, sama ada di leher dia ataupun di dalam mana-mana bahagian tu, itu petanda ada contamination lah. So apabila dah merebak banyak, kita tak patut pakailah. Macam kita orang ni, kalau benda tu berlaku dalam masa awal-awal benda tu apa nama, moka tu, kita boleh ganti balik. Kita ganti balik dengan yang baru kan. Tapi kalau anda 2 kali 3 kali terdedah kepala unsur-unsur yang kata kat rumah tu, jadi dia memang realitinya akan berlaku lah. Okay. Bawaan angin, tadilah kalau bakteria bawaan angin lah. Kalau masak-masakan kan bawaan angin juga kan. Jadi dia akan mempengaruhi pertumbuhan lah. Tapi kita boleh detect early. Mana kalau kita detect tu dah ada tanda-tanda yang color, dia baik color changes. Color changes tu dah cukup untuk kita tahu bahawa ini ada. Kalau tidak, biar dia akan hidup macam biasalah. Okay. Alright. Okay.
Okay, soalan yang seterusnya adalah tim teknikal boleh tunjukkan slide yang makanan yang Prof tunjuk tadi kan, potensi produk cendawan dalam pasaran tiada batasan ni. So mungkin Prof boleh jelaskan sikit macam mana kami daripada Ikram Mampanjaya tadi, Ikram Mampanjaya, Gombak, bagaimana boleh menyertai untuk produk makanan ni sebab cendawan Cina belum promosikan lagi kan? Okey, yang apa-apa yang saya tertera kat sini merupakan produk yang dah di pasar, produk jenama-jenama yang dah ada orang pembeli, sama ada masuk Shopee, Lazada ataupun dalam Facebook masing-masing lah kan, dah ada dah. So bukan benda baru. Dan kita tengok katakanlah crispy sangat mudah untuk kita buat sebenarnya. Tetapi pasarannya tengoklah kalau crispy ni yang pentingnya pasaran kita kan. Kalau fast food macam mushroom black pepper tu memang food truck lah. So kalau anda pengusaha food truck bolehlah buat bisnes tu kan. Anda pembuat dan juga penjual barulah berbaloi kan. Tapi kan lain-lain tu crispy, pekasam, jeruk, apa lagi? Goreng tepung dalam pack, semua ni bahan-bahan yang tahan lama. So anda kena ada satu bentuk resepi yang boleh tahan lama supaya boleh dipasarkan secara meluas dan dia boleh pergi long mileage kan. Kalau tidak kita kena jual kat kawasan Selangor je lah kan, macam food truck punya konsep. So untuk pasaran produk kita 1, 2, 3, 4, 5 coming ni, kita nak cuba beberapa produk yang semacam ni, tak tahu lagi. Cuma kita open up untuk idea lah. Kalau anda ada resepi, anda ni ialah chef di kawasan anda, chef yang belum terkenal atau terkenal dan ingin mencuba, kita alu-alukan kita ada masa. Kita nak cuba resepi anda, kita akan pasar. Saya dalam ruang yang sama ni ingin menyerulah Ikram semua ahli-ahli kan, kawasan mana-mana tu, cuba kumpulkan kita punya rangkaian ni untuk menjadi rangkaian jualan. Syada kan? Rangkaian jualan maknanya anda lah penjual. Jadi kita pusatkan aktiviti kita tu sekarang ni, Ampan Jaya nak cuba buat resepi ni, pilih 1, 2 kan. So sebagai permulaan, biarlah kawasan lain tu tak payah lagi start, anda penjual dia. Jadi maknanya hub kita ialah Sungai Merak ialah hub mengeluarkan cendawan fresh. Kita hantar cendawan fresh ni ke mana-mana yang ada orang nak jual, sama ada Ampang, Gombak, Sepang ke Kelang, tak kira. Lepas tu kita ada produk lain, tadilah produk resepi. Tapi produk resepi makanan ni kita membentuk satu usahawan tani moden. Kita nak buat kalau boleh warga ibu tunggal, all the B40 punya ladies kan, kalau boleh lah, supaya mereka sama-sama menjayakan projek ni selain pada ahli Ikram untuk mendapat hasil yang kita kata tadi, livelihood kan, ingat tak livelihood tu, menampung saraan keluarga mereka. So mereka ni adalah aktiviti, dia dapat income daripada sale commission dan dia boleh menambahkan skill mereka untuk sama-sama, dan kita tolong jual lah. So ahli-ahli Ikram semua tolong jual dalam rangkaian kita kat Malta. So inilah masanya untuk kita sama-sama menjayakan satu projek macam ni, insya-Allah kan. Menjawab tak? Boleh? Menjawab. So insya-Allah untuk ahli-ahli Ikram terutamanya yang berminat untuk buat resepi sendiri ke ataupun sama-sama dengan cendawan Cina, boleh melalui setiausaha kawasan masing-masing. So macam untuk Ikram Panjaya, boleh approach dekat Ana sendiri. Ikram Gombak pun boleh direct kepada Ikram Gombak ataupun melalui direct terus kepada Ikram Mampanjaya pun boleh juga. So insyaAllah nanti kita akan sekalikan dengan cendawan Cina dan kita cuba untuk keluarkan resepi makanan kita sendiri. Okey, Prof, kita dah sejam 10 minit. Terima kasih banyak Prof untuk masa yang diluangkan. Ini sahaja soalan yang kita boleh jawab. Jika penonton sekalian ada soalan lagi, boleh tulis di ruangan komen. Nanti insyaAllah kita akan cuba sampaikan kepada Prof dan mungkin kita akan jawab secara email ataupun secara bertulis lah. Akhir sekali terima kasih banyak kepada Prof Azmi
atas masa yang diluangkan. Semoga semua penonton mendapat manfaat daripada sharing kita hari ini. Terima kasih banyak Prof. Okey, seterusnya kita akan pergi untuk lucky draw. Boleh minta tim technical untuk sharekan kita punya wheel. Okey, jadi untuk lucky draw kita ni, kalau tengok kita ada beberapa lambang lah kat sini . So untuk Prof sebagai moderator pun kita masukkan juga, macam untuk sesi yang lepas kalau siapa yang ingat kita punya moderator kita punya speaker Puan Hawa telah menerima hadiah lucky draw iaitu beg tenunan tangan sendiri. Jadi di sini kita ada gambar untuk Muslim. Kalau hadiah tu dapat kepada Muslim, jadi kita akan sampaikan kepada person in charge di KRS Muslim lah. Dan jika sampai ke yang colour pink ni, kita akan bawa kepada minggu depan. Kat sini ada siri yang ketiga lah. Jadi sekarang saya shuffle lagi sekali. Algoritma semua kita memang tak boleh control. Jadi bismillah. Ini adalah pemenang untuk buku Gift to Enrich daripada Yayasan KIWF, Khadijah International Wakaf Foundation. Okey, alhamdulillah. Tahniah kepada Puan Syamsiah binti Muhammad Ali. Jadi buku ni kita akan sampaikan kepada pihak Puan melalui buku ni. Kita akan sampaikan melalui borang yang diisi. Okey, seterusnya adalah hadiah untuk 1 gram emas daripada Public Gold. Terima kasih kepada kita punya sponsor. Bismillah. Tahniah kepada Puan Siti Suliza Selamat. So insyaAllah tim kita akan kontak Puan untuk memberikan hadiah yang Puan dapat, iaitu 1 gram gold dari Public Gold yang gambarnya adalah Wira Negaraku. Bersempena dengan tema kita Bulan Kemerdekaan. Okey, so insyaAllah kita tunjukkan slide lagi sekali sebagai penutup. Okey, sekali lagi ini adalah hibahan program daripada Unit Bakat Ikram, webinar kepimpinan The Hallmark of Leadership Truth You Makes a Difference pada 28 Ogos. Boleh terus pergi kepada link bit.ly/webinar THOL2021 untuk pendaftaran. Okey, dan pada siri yang seterusnya, untuk siri yang ketiga, Seminami akan membawakan speaker kita Puan Hajah Rohani Datuk Syahir, pengasas Hijrah Wealth, dengan tajuk kita bagaimana untuk elak ICU kewangan pada hari Sabtu 4 September. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada siri yang seterusnya. Untuk hari ini, jadi saya tutup seminar ini. Kita harus fokus kepada penyelesaian, mencari penyelesaian dan bukannya pada masalah. COVID-19 memberi banyak masalah daripada segi ekonomi, daripada segi sosial. Kita kena ada social distancing, kita kena ada physical distancing. Jadi jangan fokus hanya kepada masalah. Kita boleh bersama-sama fikirkan solution dan kita akan sama-sama berjaya untuk mengharungi COVID-19 ini, insyaAllah. Jadi itu sahaja daripada kami, daripada Wanita Ikram Mampang Jaya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.